Shalom Ayai, 姐妹们平安， apa kabarnya hari ini? 今天好吗？ Bersyukur kita bisa kembali lagi bersama-sama beribadah kepada Tuhan di Persekutuan Komisi Wanita ini. 感谢神，今天我们在姐妹会里还可以相会。 Ya, Yai, saya berharap kita semua tetap semangat ya. 姐妹们，我希望我们每个人都在精神奕奕当中， Tetap rindu untuk belajar firman Tuhan melalui Persekutuan Komisi Wanita ini. 借着姐妹会，我们科目的听神的真理。 Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. 在我们生活当中发生了很多事， Tetapi kita mau tetap belajar percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. 但是我们要持续相信神是良善的。 Bahwa kita memiliki Bapa yang begitu mengasihi kita. 我们深信我们有这么爱我们的天父， Bapa yang tahu segala kebutuhan kita. 晓得我们所有需要的天父。 Ayai, mari kita naikkan pujian Tuhan tahu. 我们来唱这首诗歌，神晓得。 Kita perhatikan bunga bakung di ladang dan burung-burung di udara. Tuhan berkata. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah pemelihara hidup kami, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh terus merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini juga kami akan memberikan hati kami, waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang juga merupakan satu hal yang baik di dalam kehidupan kami untuk membuat iman kerohanian kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan menerjemahkannya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan berkatilah setiap kami yang mendengar dan akan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari ayat ini kita buka satu bagian firman dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. 我们来打开一处的经节，就是在马太福音第7章第7到14节。 Matius 7 ayat 7 sampai 11. 马太福音就是第7章到14节。 Dibacakan dalam bahasa Mandarin dulu, lalu nanti dalam bahasa Indonesia. 我们先来用中文来注意我们的圣经，就是第7到11节。你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，还给他石头呢？求鱼，还给他蛇呢？你虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？ Ya. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. 我们读经到此，思考以及遵行神话语的人是有福的。 Ya, Ai, hari ini firman Tuhan berkaitan dengan doa. 今天我们的经文是关于祷告。 Kalau dari firman Tuhan yang kita baca tadi, judulnya atau temanya hal pengabulan doa. 刚才我们的主题就是被神应允的祷告。 Tentunya setiap kita pernah berdoa dan bahkan mungkin selalu berdoa. 当然，我们每个人每天都有祷告，或者是常常祷告。 Banyak hal yang kita doakan. 我们为很多事项而祷告。 Doa ada juga sebagai doa ucapan syukur, pengakuan dosa, dan juga doa permohonan kepada Tuhan. 我们的祷告包括我们的求赦免，我们所需要的，或者我们颂赞神的祷告。 Nah, kalau di dalam doa permohonan, tentunya ada hal-hal yang kita harapkan Tuhan mengabulkan doa kita. 在做祈求祷告的时候，我们希望神可以应允我们的祈求。 Tapi apakah doa yang kita berikan kepada Tuhan atau kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan selalu mengabulkan sesuai dengan apa yang kita mau? 是否我们常常祈求的祷告，神就应允我们所有的祈求吗？ Ada juga orang yang beranggapan kayaknya nggak usah berdoa lah, nggak perlu berdoa. Tuhan sudah tahu apa yang kuperlukan. 有的人这么想，我不用祷告了，因为我还没开口之前，神已经晓得我所要的。 Karena kan Tuhan Maha Tahu. 因为神是全知的， Tuhan tahu apa yang kurasakan, apa yang kupikirkan. 神晓得我的感觉，神晓得我所想的。 Tanpa berdoa pun Tuhan tahu apa yang kuinginkan. 我不祷告，神也晓得我的需要。 Apakah seperti itu, Ayai? 姐妹们是这样吗？ Ya. Hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan mengharapkan kita untuk tetap berdoa dan teruslah berdoa. 今天我们的讲题就是说到神要我们殷勤的、不断的祷告。 Walaupun di dalam doa-doa kita ada jawaban-jawaban doa yang tidak sesuai dengan harapan kita. 有的时候我们的祈求
神的回应不按照我们所要的。 Tetapi di ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, khususnya di ayat 7 dan 8, Tuhan Yesus sendiri menghendaki agar kita dapat berdoa dengan tekun. 刚才我们的经文里面就是第8、第9节，就是神要我们不断的殷勤的祷告。 Tuhan katakan, mintalah, carilah, dan ketuklah. 就是你们祈求，你们寻找，你们叩门。 Dan setiap orang yang meminta, diberi. Yang mencari, mendapat. Yang mengetuk pintu, dibukakan. 就是祈求的给你们，寻找的就给你们寻见，叩门的就为你们开门。 Artinya pasti akan ada jawaban dari setiap apa yang kita doakan. 就是告诉我们，对我们每一个祈求一定有给我们答案的。 Walaupun jawabannya mungkin beda-beda. 也许神给我们答复是不相同的。 Tuhan mungkin bisa menjawab, ya, oke, saya kabulkan pada saat itu juga. 有的时候神会说，好的，我这一个你的祈求我就应允你。 Atau kita disuruh menunggu. 或者是神要我们等待， Atau Tuhan katakan tidak. 或者是神说不，这个祷告我不应允你。 Semua itu adalah jawaban doa. 所有的这一切，只有神来应允我们。 Nah, di ayat yang ke-7 tadi yang sudah kita baca, itu ada kata minta, cari, dan ketoklah. Itu menggunakan bentuk present imperatif. 就是刚才我们所读的经节，就是祈求、寻找、叩门，就是用现代式的， Yang berarti harus terus-menerus dilakukan. 就是要持续不断的做。 Jadi kalau bisa diterjemahkan sebenarnya artinya teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok. 它的意思就是不断的祈求，不断的寻找，不断的叩门。 Jadi bukan berarti minta langsung pada saat itu dapat. 意思就是说，不是我祈求就马上给你。 Ada masa-masanya kita memang harus minta terus sampai pada waktunya Tuhan sendiri yang akan mengabulkan apa yang kita doakan. 有的时候我们要为某件事情不断的祈求，直到神回应我们。 Dan ini firman Tuhan sampaikan berulang-ulang, berarti ada penekanan di dalamnya. 在这里，神强调的不断的告诉我们，所以这是很重要的部分。 Ada hal penting yang harus kita perhatikan. 我们有要注意的非常重要的事件。 Nah, ini yang namanya memang kalau terus-menerus ya mungkin menguji kesabaran kita. 假如我们要持续的做某件事，当然要考验我们的忍耐力。 Ya, di dalam ketekunan itu juga menguji kesabaran kita. 在疫情当中，同样考验我们的忍耐。 Tapi percayalah bahwa kesabaran itu pasti membuahkan hasil. 我们要相信，这个忍耐一定带来结果。 Nah, firman Tuhan di Lukas 11 ayat 5 sampai 13. 在路加福音同样告诉我们， Tuhan ada cerita ya, ada satu kisah di situ. 这里告诉我们一个故事。 Jadi ada seorang yang pada waktu tengah malam itu pergi ke rumah seorang sahabatnya. 就是当时夜晚的时候，有一个人到他的朋友的家， Ya, jadi dia berkata, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. 他就告诉他朋友，朋友啊，你借我3个饼吧， Sebab sahabatku yang dalam perjalanan itu singgah ke rumahku. 因为我有一个朋友路过我的家， Sedangkan aku nggak punya apa-apa di rumah. 但是我家里什么都没有了。 Maka ya mungkin tetangganya ini atau sahabat atau temannya ini mungkin merasa terganggu karena tengah malam. 所以他的朋友可能会觉得他因为夜晚了被搅扰了。 Dia bisa berkata, aduh jangan ganggu lah, aku udah tidur loh, anakku udah tidur, istriku atau suamiku juga sudah tidur. 也许他会这样回答：“你不要搅扰我吧，我的丈夫、我的孩子都已经睡着了。 Aku juga ngantuk, aku nggak bisa memberikannya kepadamu. 我非常的疲惫，我也不能把东西拿给你。” Ya mungkin dia nggak mau bangun, tetapi kalau sahabat ini atau tetangganya ketuk pintu terus pasti dia akan bangun, bukan? 因为他非常疲惫，他可能不再起来。但是假如这个门外的人不断的敲门的话，他一定会起来的。 Ya, kita mengatakan bahwa karena sikapnya yang nggak tahu malu ini, pasti sahabatnya ini juga akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan.
因为这个抠门的人没有觉得不好意思，因为他非常的逼切，那家里面的人一定会为他开门。 Artinya sahabatnya ini nggak menyerah, dia tekun ketuk pintu sampai apa yang dibutuhkan itu didapatkan. 就是门外的朋友不断的叩门，直到家里的人开门了，为他预备他所要的。 Lalu di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 7, 在路加福音第8章， Tuhan Yesus juga ada memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang alim. 这里也告诉我们有一个例子，就是一个恶的法官。 Hakim ini nggak takut akan Tuhan dan dia tidak menghormati seorang pun. 他不怕神，他对人他也不敬畏。 Nah, satu kali dia didatangi seorang janda. 有一天有一个寡妇来找他， Janda ini berkata, "Tuhan, belalah hakku 他就告诉这个法官，请你为我辩护吧， terhadap lawanku ini." 因为我的仇敌不断的要我。 Si hakim menolak sebenarnya. 其实这个法官不愿意接他的诉讼， Malas dia meladeni seorang janda. 他不愿意打理这个寡妇。 Tapi karena janda ini terus-menerus meminta tolong sama hakim ini, 因为这寡妇不断的祈求这个法官， akhirnya dalam hatinya dia berkata, 他的心里法官就这么想： "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, 纵然我不怕神，我也不怕人， namun karena janda ini menyusahkan aku, 因为这寡妇不断的烦我， baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus-menerus dia datang kepadaku dan akhirnya menyerang aku." 所以我就应允他吧，以便于他每天来烦我，造成我的不便。 Dan pada akhirnya hakim ini membenarkan haknya si janda itu 所以最后法官就应允了这寡妇的请求， dan dia menolongnya. 就帮助他了。 Nah, dari sini kita juga melihat bahwa si janda ini juga tekun meminta tolong si hakim. 在这件事上，我们看到寡妇也非常的不厌其烦的来找这个法官， Dan pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. 结果他得到了他所想要的。 Ada kisah juga tentang seorang ibu yang bernama Hana. 有一个例子也告诉我们，就是名叫哈拿的女人， Dia minta anak kepada Tuhan. 她向神不断的祈求，希望她有一个孩子。 Hal yang mustahil karena sebenarnya dia mandul. 这是不可能的，其实她是已经是结印的人， Tetapi dia tekun dan terus-menerus berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan pada akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. 因为她全心全意的不断的祈求神，结果神就应允她的祈求了。 Ada juga kisah doa dari Rasul Paulus. 还有就是保罗的祷告， Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan, kalau boleh cabutlah duri dalam dagingku ini. 神啊，假如许可的话，把我身体上这根刺拔了吧。 Tetapi walaupun dia sudah berulang kali mendoakannya, Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. 纵然他祈求了很久，但是神告诉他，我的恩典够你用的。 Sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata, 因为在你的软弱当中，我的能力彰显出来了， menjadi sempurna. 就是变成完全的。 Artinya Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang Paulus harapkan. 这里告诉我们，神没有按照保罗所要的回应他的祈求恳求。 Bagaimana dengan kisah Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani? 主耶稣在克西马尼园的又怎么样呢？ Yesus juga berdoa, "Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku." 他恳求天父，父啊，假如许可的话，让这杯挪去吧。 Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan dan mati di kayu salib. 因为主耶稣他晓得，他要在接下来他要受苦，要再上到十字架上去。 Sebagai seorang manusia sempurna, dia merasakan sakit, dia merasakan takut. 作为一个人，他会感觉到害怕，感觉到惊恐。 Tetapi apa yang dia katakan, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. 但是他同样向神说，向父神说，不要按我的旨意，但是按你的旨意而行吧。 Dan pada akhirnya, apa yang diharapkan tidak terjadi. 结果主耶稣的祈求不按照他所想要的而被天父应允， Karena memang dia harus meminum cawan itu dan menjalani jalan salib. 因为他一定要喝这个杯，就是行十字架的道路。
Ayai tentunya banyak pengalaman doa di dalam hidup kita. 姐妹们，当然在我们祷告的经历上，我们经历了很多。 Ada yang Tuhan jawab segera pada waktu itu, mungkin ada yang Tuhan jawab tunggu, dan ada juga Tuhan jawab tidak. 有的时候神马上应允，有的时候神煮了一下子，有的时候神拒绝我们的祈求。 Namun apapun itu ayai, Tuhan mengharapkan kita untuk boleh teruslah berdoa, tekunlah berdoa. 无论是神的答案是什么，神要我们就是不断的殷勤的祷告，持续的祷告。 Karena di dalam doa kita dipersiapkan untuk kuat, untuk bisa menghadapi, menjalani apapun yang menjadi jawaban dari Tuhan. 因为在不断的祷告当中，神装备我们，预备我们可以面对无论神给我们的答案是什么。 Ya, ada kisah ya seorang pemuda yang dia ingin menyingkirkan sebuah batu besar. 这里有一个故事，就是有一个人想要把一个大石头挪开。 Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku ingin menyingkirkan batu besar ini, berikan aku kekuatan. 他就向神说：“神啊，我想把这个大石头把它搬开，你给我能力吧。” Akhirnya dia coba berusaha dorong, kok nggak bergerak sedikit pun batu besar itu. 所以他就用使尽他的全部能力把这个石头推动，但是一点都不动的。 Ya, sampai akhirnya sampai berapa lama gitu ya, sampai cukup waktu yang lama dia melihat kok nggak ada hasil dari usahanya. 直到很长的时间，他看一点动静都没有。 Tuhan suruh terus dorong, tapi kok nggak ada hasil. 他看到神不断的要他在推动这个大石头，但是到现在什么动静都没有。 Akhirnya Tuhan bilang, jangan lihat batu itu, tapi coba lihat dirimu sendiri. 神告诉他：“你不要看这个石头，但是你看你自己。” Lalu dia perhatikan badannya, sudah berotot. 所以他看他自己，原来我的已经有肌肉了。 Walaupun batu itu nggak bergerak, tapi dia semakin kuat, dia semakin berotot. 纵然这个石头一点都没有被移动，但是他的身体健壮了，有肌肉了。 Artinya Tuhan sedang mempersiapkan dirinya 这里告诉我们，就是神预备他，装备他， menjadi seorang yang lebih kuat dan lebih tangguh. 让他成为一个更有能力的一个人。 Nah, itu artinya yai apapun yang mungkin kita doakan, kita terus tekun berdoa. 这就告诉我们，当为某件事不断的祷告的时候， Dan di dalam doa ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan, kita semakin dikuatkan dalam menghadapi apapun yang menjadi tantangan hidup kita. 当我们不断祷告的时候，神装备我们，让我们更有能力来面对，无论我们前面碰到的是什么问题。 Jadi tetaplah dan teruslah berdoa. 所以我们就是要不断的持续的祷告。 Dari hari ini juga kita mau belajar ayat yang kedua bahwa apapun yang kita doakan dan Tuhan berikan itu yang terbaik. 就是当我们祈求神回应我们的，无论是什么答案，对我们来说都是最好的。 Ya, di ayat yang ke-9 tadi ya sampai 11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? 就是刚才我们读的圣经节，就是有没有一个人把他的儿子想要的给他，不是他想要，就是给石头或是给蛇呢？ Kita percaya bahwa kita memiliki Bapa yang baik. Amin ayai. 姐妹们，我们晓得我们有一个非常良善的父，阿门吗？ Tuhan tahu apa yang kita perlukan. 神晓得我们所要的。 Kalau kita meminta sesuatu, mungkin hal yang kecil, Tuhan sebenarnya ingin memberikan yang lebih besar. 其实有的时候我们祈求是小小的，但是神要给我们比这个更大的。 Dalam pikiran kita mungkin ini sudah baik, tapi Tuhan tahu yang lebih baik daripada itu. 我们祈求的时候觉得这已经够好了，但是神要给我们比这个更好、更善、更大的。 Jadi tetap belajar percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Walaupun apa yang kita doakan, kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan kita. 纵然在我们祷告的时候，神给我们的回应不按照我们想要的，我们还是要持续相信神是良善的。 Tetap yang kita dapatkan itu adalah lebih baik dan yang terbaik yang dari Tuhan. 神给我们答案就是比我们所祈求的更好、更完善的。 Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, mari kita baca bersama ayat. 来，我们来看
约翰一书1 Yohanes 5 ayat 15, 14 sampai 15. 约翰一书第5章14到15节。 Dengerin dulu. 我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无忌的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的，无不得着的。 Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, Yai, di dalam hal pengabulan doa, kita juga mau belajar percaya bahwa ketika kita sudah berdoa, kita di dalam Tuhan, apa yang kita doakan Tuhan kabulkan. 姐妹们，我们还要学习一个功课，就是当我们祷告的时候，我们在等待的时候，我们要相信，无论是什么，神一定回应我们的祷告。 Karena kalau sudah di dalam Tuhan, maka kita akan belajar untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. 因为假如我们在神里面，我们晓得我们在这个神的道路上，神需要我们做的是什么。 Dan memang kunci utama supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu terkabul adalah kita tinggal di dalam Tuhan. 唯一我们可以得到神回应我们所祈求的，就是我们要在主里面。 Seperti pokok anggur ya, Tuhan itu pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. 就好像一棵葡萄树，耶稣是杆子，我们是枝子。 Kita perlu tinggal di dalam Tuhan, maka kita bisa bertumbuh dan berbuah. 我们要在主里面，所以我们就能够成长。 Mari ayo kita lihat Yohanes 15 ayat 7. 我们来看约翰福音15章第7节。 Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，把你们所愿意的祈求，就给你们成就。 Ya, karena kita sudah tinggal di dalam Tuhan, kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka apa yang kita minta juga pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. 因为我们在主里面的，我们晓得神的旨意，所以当我们祈求的时候，我们一定按照神的旨意而求。 Maka terkabullah apa yang kita harapkan. 那我们想要的，神一定回应我们。 Nah, Yai, mungkin ketika kita berdoa, mari kita renungkan. 当我们祷告的时候，姐妹们，我们来想一想， Kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. 当我们祷告的时候，我们要想到我们的父神是多么的良善的父， Yang akan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. 因为他会把最好的赐给他的儿女们。 Doa yang tekun itu menolong kita untuk bisa peka memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. 殷勤的祷告，就是我们晓得神的旨意是什么。 Percayalah bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. 我们要相信他回应我们的祷告的时候是最好的，甚至比我们想要的更好的答案。 Tekunlah berdoa, tetaplah berdoa. 我们要持续的祷告，殷勤的祷告。 Allah Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. 圣灵会帮助我们，是按照神的旨意而祈求祷告。 Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan, 让我们不断的在主里面， tetap menjalin relasi pribadi yang baik dengan Tuhan. 我们各自要跟神有美好的关系。 Ada masalah atau pergumulan apapun tidak mudah untuk membuat kita jauh dari Tuhan, 无论发生什么事情，不会让我们远离神， malah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. 而是因为这件事让我们更亲近神。 Allah kita adalah Allah yang baik. 我们的神是良善的神， Mari kita selalu bergantung kepada Tuhan. 让我们持续的仰赖他， Tekunlah berdoa. 持续的祷告。 Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan kuasanya itu, kasihnya itu bekerja di dalam hidup kita. 那我们就可以在我们生活看到他的爱、他的能力、他的权柄， Dan mengucap syukurlah senantiasa. 不断的谢恩祷告。 Karena dengan mengucap syukur maka kita akan mendapatkan kekuatan.
接着先祷告，我们常常会得到从他来的力量。 Amin, Ayai. 姐妹们，阿妹吗？ Amin ya, Tuhan Yesus memberkati. 愿神祝福他的话语。 Kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapak, kami bersyukur kami sudah belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kami memiliki Allah Bapa yang begitu baik dan mengasihi kami, yang tahu segala apa yang kami butuhkan dan kami harapkan di dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami tinggal di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Engkau, maka apa yang kami minta, apa yang kami cari, apa yang kami butuh akan kami dapatkan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Kami taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memiliki relasi pribadi yang baik dengan Tuhan. Maka kami bisa merasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh peka, kami boleh menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan boleh menanti sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati Ayai, wanita-wanita yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kelemahan kami. Berikan kesehatan yang baik, berikan iman yang teguh, berikan kami kesetiaan kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kami boleh tetap percaya kepada Engkau dan tetap mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami boleh tetap sabar, tekun, berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin。 Oke Ayai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 平安，姐妹们，愿神祝福我们。